Right, Mr. Zuri, the simple question to you, because just now I'm teaching you how to become a good professional presenter or professional speaker. So I would like to ask you, it could be in English or Malay. So can you explain or else accept or agree with the deal or offer that it could be anyone, external stakeholders, organizer, they invite you to deliver any topic which is not significant, relevant, is not your expertise and your level of knowledge. Bolehkah anda diberi peluang untuk membentangkan apa-apa tajuk yang mana bukan bidang kuasa kemahiran dan kepakaran anda, tetapi bayarannya lumayan dan anda mahu menerima dan boleh menerima atau anda menerima sahaja topik itu, boleh atau tidak? Can or not? Talk, say something. Yeah. Cannot. Why cannot? Sebab orang tu dia tak ada pemahaman tentang topik yang nak bentang. So you have to understand, should be very professional. If you are not good in that topic or it's not your expertise, your school of thought, don't ever accept that deal. Okay. So tapi kalau dah dapat 50,000, 100,000, takkan you nak tolak begitu saja? You akan bagi siapa peluang itu? Bagi kepada orang yang lebih pakar dalam bidang, kawan-kawan, saudara mara, konsultan, ya. Sebab dengan harapan mereka akan, apabila mereka dapat peluang, mereka juga akan bagi pada kamu, ya. Sebab kadang-kadang mereka tahu Zuri, Rafi ada kepakaran dalam bidang itu, dan mereka tak ada kepakaran tetapi lumayan mereka akan bagi. Sebab ini kita sebut mutual understanding. Baik, ya, itu satu perkara perlu faham, ya. Kemudiannya kita juga kena greeting. Kenapa kita mesti beri salam dalam pelbagai bahasa yang ringkas? Mungkin di Malaysia kita ada Melayu, India, Cina, Sabah, Sarawak. Kenapa Zuri? Masa kita beri salam, kita kena belajar juga. Seperti Assalamualaikum, salam sejahtera, salam persaudaraan, salam perjuangan, salam Malaysia baru, salam Melaka beribawa pintar, jawab bersih, sagudu, sagalawanakam, sepian yang khawarmani, hauma kaifalikum, mana bila harsu kramara dan waran ini turun menjadi syaran tacau. Kenapa perkara ini saya mengajar kamu? Kenapa? sebab kita tahu ada orang bangsa selain daripada Melayu. So apa perasaan mereka apabila mereka mendengar kamu meraihkan kehadiran mereka dengan greeting tadi? Mereka merasa Teruja, gembira, respect, buka mata, ya. Mereka mahu dengar. Baik, dalam presentation, dalam anda membentang, mungkin berapakah fakta yang perlu ada? Berapa banyak? Perlu ada 30 ke 40 ke 50? Berapa banyak yang saya sebut tadi? You should have how many point to present? 5 point. Okay, fine. Setiap point yang anda nak present itu, ya, bolehkah anda gunakan bahasa telo, bahasa negeri, jargon? Apa orang Johor, ya, orang Kelantan, dia kalau cakap dia pahal tak kecik moleh, pahal, makan dah makan. Oh, saya mu mana kecik moleh ke? Boleh tak? Tak boleh kan, ya. Kalau orang Kedah, mampu pi, ya, mampu pi, apa nama kan, ya. Baik, tak boleh, ya, sebab kita bila memberi pembentangan dan sebagainya kena gunakan bahasa standard. Alright, what else? Translation, melangkaui satu slide demi satu slide. Apakah kata-kata melangkaui itu yang perlu kita gunakan? Contohnya, what kind of translation, the words? Ya, contoh tadi. Contoh tadi, perempuan dan tuan-tuan. Bila kamu nak melangkaui satu point kepada satu point, apa ayat yang kamu gunakan tadi? Yang saya sebut. Moving on, apa lagi? Next. In order that, ya. So apabila nak melangkaui slide satu point kepada satu point, mesti kita gunakan begitu, ya. Jangan terus saja tepuk ke beritahu kawan tukarlah, tak boleh, ya. So you kena gunakan transition yang betul, ya, related. Okay, ladies and gentlemen, before I moving on to my second slide, I would like to relate with the first one, blah blah blah, macam mana lah, ya. Alright, what else? Kenapa kita perlu restate? Okey, sebelum itu, kenapa kita perlu gunakan dalam setiap pengucapan from the beginning and also before you end your presentation? Why should you use rhetorical communication, logos, ethos, pathos dalam sepanjang pengucapan tu? Kenapa kita perlu gunakan? Untuk
memberi kefahaman kepada penonton. Alright. Ya, pemahaman, suntikkan semangat, menarik perhatian, buka mata mereka dengan kata-kata yang teruja, mengasah. Okay. So, kenapa kena ada Q&A section? Soal jawab dengan audience. Supaya penonton nak tahu, penonton faham ke tak. Baik, ya. Dan kita perlu respect, ya. Lepas tu kesimpulan. Faham, So, lepas ni boleh beritahu macam mana nak menjadi seorang pengucap awam yang hebat. Jadi perlu tak pengucap awam itu bergerak sentiasa dalam dewan itu, tidaklah duduk statik satu tempat. Kenapa perlu dia bergerak-bergerak ke depan, ke belakang? Kenapa? Supaya penonton fokus, tidak berasa bosan. Bagaimana keyakinan mereka? Sebab ramai penceramah gugup, nervous, anxiety. So kalau dia statik satu tempat, dia menggeletar dan menggigil, orang nampak tak? Orang nampak dia sebab dia menggeletar menggigil satu tempat saja, betul? Tapi kalau dia banyak bergerak, selain daripada pergerakan dia itu mengelakkan daripada dia nervous, dan sebenarnya membantu untuk mengelakkan dia menggeletar. Faham? So itu dia. So ada apa-apa soalan tak untuk menjadi penceramah yang baik? Did you have any questions? You should have a question. Mesti kena tanya soalan. Mana boleh tak ada soalan? Cuba tanya. Apakah soalan yang nak ditanya untuk menjadi pembentang yang baik? Biasanya apa masalah kamu apabila kamu nak membentang? Gugup. Jadi baik, saya lontah balik jawab soalan daripada kamu. Apakah cara terbaik untuk mengelakkan kegugupan, iaitu anxiety atau nervousness? Kita dah belajar sebelum ni. Apa cara dia? Cara dia Practice. Selalu practice. Buat rehearsal. Betul. Kalau kita tak pandai menyanyi, kita kena belajar hafal lirik itu dan kita menyanyi. Macam mana lagu dia? Lihatlah sekeliling kita, betapa saban hari pasti ada sahaja yang rebah dan yang keluh, itu adalah anak watanmu. Untukkan sedikit masa emasmu, kerana mereka memerlukanmu. Betul? Kena hafal lagu-lagu macam tu lah. Maknanya untuk pengucapan atau presentation kita perlu sentiasa buat rehearsal. Ya, rehearsal maknanya cari fakta, Google, data apa semua, buat slide, visual aid yang bagus, visual aid tu menarik, slide PowerPoint segalanya menarik, dan kita latih dan terus latih sebelum kita bentang. Apa lagi untuk mengatasi kegugupan? Kan ada banyak poin, kita bercakap di halayak ramai, ingat tak poin-poin dia? Kita kena sentiasa berani bercakap bersama orang-orang yang berkuasa. Apa lagi? Ingat lagi tak? Flashback balik. Join dalam program-program pengucapan awam. Apa lagi? Selalu bersuara waktu meeting. Bersuara, beri pandangan, kritikal. Tapi budaya kita di Malaysia ni, apabila ada pekerja, pelajar dan mereka-mereka yang critical thinker ni, faham masuk critical thinker, tapi management atau pengurusan ataupun cikgu ke pensyarah ke apa, mereka ni tidak kadang-kadang tidak respect pandangan-pandangan anak remaja, belia ataupun disebut anak muda, kerana apabila budaya first class mentality yang ada pada anak-anak ini, mereka kritikal, mereka bertanya, tapi third class scholar ni dia akan membunuh atau menjumal ataupun mengherdik dan tidak menggalakkan soalan-soalan yang berbentuk kritikal. Tak bolehlah begitu. Ini pandangan saya, pandangan peribadi saya yang saya melihat begitulah. Alright, ada apa-apa soalan lagi? Itu saja. Jadi selepas ini kita tunggulah saudara Rafi akan membentangkan bagaimana untuk menjadi pengucap yang hebat. With that, syukran dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.